اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 15, baris yang ke-10 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sah, wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal zama'. Artinya, beberapa banyak, yakni beberapa banyak daripada yang sembahyang malam tiada ada baginya daripada sembahyangnya melainkan berjaga, dan beberapa banyak daripada yang puasa tiada ada baginya daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dalil yang terdahulunya pengarang menyatakan bahawa yang makan makanan yang haram, jikalau mengerja mereka itu akan kebajikan, nescaya tiada diterima daripadanya dan tiada baginya melainkan penat jua. Yang mana pembicaraan berkaitan dengan pelihara perut daripada memakan makanan yang haram, yang mana kita hendaklah bersungguh-sungguh memelihara perut kita daripada makan makanan yang diharamkan kerana 3 perkara, kerana 3 sebab. Yang pertama, kenapa kita hendaklah bersungguh-sungguh memelihara perut daripada yang haram? Sebab yang pertama, kerana takut daripada seksa api neraka. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua pula, kerana orang yang makan makanan yang haram tiada diberi petunjuk akan dia kepada ibadah, kepada ketaatan. Tuhan tidak akan beri hidayah, Tuhan tidak akan beri petunjuk. Hak ni hak berat ni, hak ni khizlan dia panggil. Tuhan tidak beri taufik hidayah kepada ibadah. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yahdil qawmaz zalimin wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Itu Allah Ta'ala tidak akan berhidayah kepada kaum yang zalim. Allah Ta'ala tidak akan berhidayah kepada kaum yang fasik. Jadi di antara zalim fasiknya adalah makan makanan yang haram. Jadi tidak akan dipertunjuk oleh Allah kepada ibadah dan kebajikan. Ni besar ni, bala yang sangat besar apabila Allah Ta'ala tidak beri petunjuk taufik kepada ibadah. Itu sebab yang kedua, kenapa kita hendaklah bersungguh-sungguh memelihara daripada makan makanan yang haram. Kerana yang ketiga, sebab yang ketiga, jikalau kita dapat juga
mengerjakan kebajikan. Kita dapat juga mengerjakan kebajikan. Jadi macam mana pula Allah Ta'ala tidak akan beri hidayah kepada kaum yang zalim, kaum yang fasik. Zalim fasik contohnya makan makanan yang haram. Tapi macam mana pula dapat mengerjakan kebajikan? Terkadang dapat mengerjakan kebajikan bukan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hak ni hak lagi kita takut. Orang yang tak ada langsung kekuatan nak buat kebaikan, dia sedar dia tu berat. Dia sedar Allah beratnya dia sedar. Sebab apa? Semayang pun malah, puasa pun malah, ibadat taat tak ada langsung malah. Tengok orang semayang suka, tengok orang puasa suka, tapi nak buat tu jadi macam-macam alasan. Jadi duduk seumpama ni memang sedar diri dalam keadaan jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun dapat melakukan rupa kebajikan tapi sebenarnya bukan taufik hidayah daripada Allah, hak ni hak lagi susah. Sebab apa? Sebab dia beranggapan dia boleh buat ibadat taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi terkadang bukan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni hak lagi takut. Sebab apa? Orang yang boleh buat rupa kebajikan ketaatan ni, dia beranggapan dianya rapat dah dengan Allah, dianya sudah ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang makan makanan yang haram boleh juga mengerjakan ketaatan, boleh juga mengerjakan kebajikan, boleh, tapi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat melainkan penat jua. Ini hak hakiki dia. Tuan tak terima, penat jua. Tapi bagi dianya, dia beranggapan, dia perasan Tuhan terima dia. Tuhan terima dia. Sebab apa? Sebab dia rajin buat amal ibadat. Ini di antara rupa kebajikan, tetapi sebenarnya ini sudah bercampur dengan tipu daya syaitan. Sebab itulah dalam bab jaga makanan daripada makan yang haram ni, ni kita kena cerita daripada awal-awal lagi ni kepada anak-anak kita yang belum daripada balik lagi. Mereka tak ada mencari lagi. Mereka tak ada mencari lagi. Mereka hanya menerima sahaja. Sampai masa mereka akan mencari. Mereka besar, mereka akan mencari. Kena cerita bab ni. Daripada awal kena jaga dah ni. Sebab itulah bila masuk pembicaraan berkaitan dengan sifat-sifat hati, di antara sifat-sifat hati yang wajib fardu ain kita belajar adalah contohnya sifat mazmumah hubbud dunia, sifat mahmudah zuhud. Sifat mazmumah, sifat yang dicela pada syarak adalah hubbud dunia, kasih akan dunia. Sebaliknya sifat mahmudah, sifat kepujian pada syarak, sifat zuhud, berpaling hati daripada dunia. Ni kena tanam dulu ni. Patut ni ilmu fardu ain yang kita wajib ajar sebelum anak kita balik. Sebab sebelum mereka balik, mereka dunia gitu je lah merekanya. Mereka tak ada lagi pandang jauh-jauh, tak ada. Ketika tu kita ajar dah dia. Apa dia sifat mazmumah? Kasih akan dunia. Apa dia sifat mahmudah? Zuhud, berpaling daripada dunia. Kemudian kasih akan dunia. Dunia tu apa? Zuhud, berpaling hati daripada dunia. Berpaling hati tu macam mana? Berpaling hati bukan buang dunia di tangan. Berpaling hati daripada dunia, bukan buang dunia yang ada di tangan. Kemudian dunia-dunia ni apa pula? Ni hak fardu ain belaka ni. Sebab punca utama tidak pelihara daripada makanan yang haram adalah hubbud dunia, kasih akan dunia. Bila kasih akan dunia, tamak kepada dunia, matlamat semata-mata dunia, maka dunia sudahlah.
Dia tak akan jaga dah lah halal haram ke, dia tak kira. Janji boleh dunia. Sebab tu Nabi bersabda, hubud dunya ra'su kulli khati'ah. Kasih akan dunia ni lah punca segala kesalahan. Banyak kesalahan ni mari daripada kasih akan dunia. Bila kasih akan dunia ni halal haram tak kira ni. Kemudian kita kena cerita pula sifat zuhud. Sebab itulah ilmu agama ni kena lengkap sebelum balik. Sebab apabila anak-anak kita tu memang kehidupan kita atas dunia, dan kita memang dunia. Sebab kita ni atas dunia, belajar pun di dunia, beramal pun di dunia, kita atas dunia. Jadi kena molek dunia ni. Sebab apabila kita sempurnakan ilmu agama sebelum balik, jadi anak-anak kita yang ada ilmu agama ni, mereka akan mereka akan pandu dunia dengan agama. Sebab kita tak boleh tolak dunia, kita duduk atas dunia, tapi kita kena pandu dunia dengan agama. Jadi nak pandu dunia dengan agama ni kena ada ilmu agama. Kalau tak ada ilmu agama, maka bukan kata pandu dunia dengan agama, akhirnya pandu agama dengan dunia. Kita kira agama kita berpandu pada dunia. Ni lagi berat ni. Kita sepatutnya pandu dunia dengan agama, bukan pandu agama dengan dunia. Jadi macam mana kita nak pandu dunia dengan agama? Kena sempurnakan ilmu agama kepada anak-anak kita sebelum mereka terbabit dengan dunia. Bila dah terbabit dengan dunia tanpa ada panduan agama, tanpa ada nilai yang agama, maka dunia tu sudah jadi sebati. Ni payahlah sikit. Bukan payah sikit lah, kena mujahadah sungguh lah ni. Kena mujahadah sungguh. Tapi kalau kita pandu dunia dengan agama, dunia kita ambil. Dunia mana ni? Dunia yang dibenarkan pada syarak. Satu, dunia yang dihalalkan pada syarak. Kemudian dunia tu pula dia akan gunakan biar jadi bekal akhirat. Sebab kita nak bekal akhirat ni kena guna benda dunia. Kita nak bekal akhirat, kita kena guna bahan yang ada atas dunia. Kalau untuk bekal akhirat, lepas tu dunia kita kena cari. Sebab kita nak pergi pada akhirat, kita kena guna bahan dunia. Kita kena makan, kita kena minum, dunia belaka tu. Kita nak belajar, apa benda yang kita perlu dalam belajar ni? Semua dunia belaka. Kalau kita nak guna dalam belajar ni, semuanya bahan dunia belaka. Mana kita ni memang kena dunia. Tapi dunia mana? Dunia dipandukan dengan hukum syarak. Dunia dipandukan dengan ilmu agama. Sebab apabila dah terbabit dengan dunia, halal haram budak kira, jadi zulmah kut dalam. Sebab dia makan makanan yang haram ni, dia jadi darah daging. Dia jadi darah daging. Dan dalam tegak dan di zulmah, sukar payah. Tapi kalau Tuhan beri taufik hidayah, mudah je. Tapi akhirnya sukar payah. Akhirnya walaupun nampak kembali kepada agama. Contohnya lah, kembali pada agama, minat agama. Sebelum tu dia bergelomang dengan dunia, tidak kira halal haram. Kira boleh je. Kira boleh je. Sebab dia kasih akan dunia, dia nak bermewah dengan dunia, janji boleh je. Mari keinsafan lah, dia nak kepada agama. Terkadang dia tidak belajar ilmu agama, akhirnya dia amal ibadat pasal ni. Amal ibadat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab dunia-dunia yang terhasil daripada yang haram tu, dia tidak bertaubat langsung. Dia tak heran apa tu. Mayang rajin, puasa rajin, masjid rajin, lepas tu hak sumber-sumber yang haram terdahulu bertaubat ke tidak? Tak heran. Kadang-kadang sejik rajin pun hak haram, kadang-kadang handah juga. Bukan kata sumber haram hak luar dalam masjid, hak dalam masjid pun digomoh juga. Yang duduk main,
Orang gomoh hak haram ni bukan hak luar sejik je. Dalam sejik pun dia gomoh. Bukan gomoh hak haram masjid, hak pancing duit tu, hak tu apa seng je dia boleh hak tu. Kau tu. Gomoh hak haram dalam masjid. Mana hak jenis pancing duit dalam masjid tu. Apa tak dia ambil kenapa lah. Dia masuk cocok kok tong derma tu kan ditarik. Hak kena takat dia orang tu berapa ria je dia bolehnya. Tapi hak ambil secara terhormat. Secara terhormat. Hak ni parok sekali boleh. Hak kena takat tu berapa ringgit je bolehnya. Hak pancing tu, hak pancing tu. Hak pecah tong tu. Apa ringgit dia boleh. Tapi kadang-kadang hak konong-konong ni apa apa? Kolar putih apa? Hak tu apa tu? Kolar putih. Jenayah kolar putih. Apa itu dia? Gitu. Maknanya apa? Hak atasan, hak terhormat. Dalam masjid pun gomoh. Hak tukang gomoh tu dak mayang ke 5 waktu laginya. Tapi gomoh molek-molek ada sebab apa? Zulmat. Itulah buat amal ibadat tu. Hak tu bukan ke amal ibadat, itu bukan kebajikan. Ni. Hak rupa pesen ni tadilah lebih berat daripada orang hak jauh daripada agama. Orang jauh dari agama ni dia memang sedar sangat. Allah lah. Apalah hidup begini ni. Kalau mati nak menghadap dengan Tuhan mana ni? Dia sedar sangat. Dia jauh daripada agama. Hak ni, dia berasa tinggi agama dia. Kalau baca kat agama, faham ke dia? Program agama depan sekali lah jawapan dia. Hangguk ni depan sekali. Tahu tu? Dia tak rasa apa pun. Sebab apa? Zulmat. Mana apa boleh buat kebajikan yang ditipu oleh syaitan, bukan kebajikan yang sebenar. Ini puncanya tak jaga makanan daripada perut daripada makan makanan yang diharamkan. Batu kata kena didik dengan ilmu agama. Kena didik dengan ilmu agama biar kenal dunia hak mana, akhirat hak mana. Dunia hak tercela hak mana. Dunia hak mana hak tercela. Adakah dunia tercela? Tidak. Hak mana yang tercela? Kena ngaji molek lah. Kemudian dunia ni apa? Perkara yang tidak ada manfaat lepas daripada mati. Itu dia panggil barang dunia. Akhirat perkara yang ada manfaat lepas dia mati walaupun rupa dunia. Jadi kalau dunia dipandu dengan ilmu, dunia dipandu dengan syarak, dunia tu semua akan jadi akhirat. Kalau dunia tu dipandu dengan ilmu agama, dia akan jadi akhirat. Tetapi kalau rupa akhirat tidak dipandu dengan ilmu agama, dia tidak akan jadi akhirat. Dia akan jadi dunia semata-mata macam tadi. Wa amal ibadat. Jadi dunia je lah. Orang pun sebut dia ni duduk sejid somo, dia orang baik. Sekatu saja. Jadi akhirat ke tak? Kalau walaupun rupa akhirat tanpa dipandukan dengan ilmu akhirat. Lepas ilmu tu penting. Itu ilmu yang pertama-tama ilmu. Yang pertama-tama ilmu. Tak boleh lari dah kita ni. Tak ada ilmu kok. Padahal ditipu oleh syaitan gitu je. Ada ilmu. Ilmu banyak pun kadang-kadang ditipu oleh syaitan. Ilmu banyak pun terkadang ditipu oleh syaitan. Kalau ilmu tak ada, nak kira kat mana? Tak tahu hak mana hak kebajikan yang sebenar, hak mana hak bukan kebajikan. Sebab itulah kalau kita faham bab agama, bab budaya, kita akan pelik manusia yang seumpama tadi. Semayang puasa pergi Mekah umrah, semayang puasa pergi Mekah umrah. Macam mana dia boleh gomoh juga ni hak haram? Tak sudah pelik lah. Kalau kita faham kedudukan agama, kita faham berkaitan dengan tipu daya syaitan, kita faham. Maka tak pelik bagi kita. Tapi kalau kita tak faham macam mana syaitan tipu daya, kita rasa macam pelik. Takkan siapa ke tak reti beza hukum hakam dalam masjid ni?
Sebab terkadang walaupun rupa kebajikan tapi bukan kebajikan yang sebenar. Bukan kebajikan yang sebenar. Kalau tidak didahulukan dengan amal, didahulukan dengan ilmu. Jadi kalaulah boleh juga buat kebajikan, maka makanan yang haram, tidak bersungguh-sungguh memelihara perut daripada makanan yang haram, boleh buat kebajikan, nescaya tiada diterima daripadanya dan tiada ada baginya melainkan penat jua. Hak tidak diterima, tidak makbul dipanggil ni, tidak diterima. Tapi kebajikan mana ni? Kebajikan yang sah, tapi Tuhan tak terima. Nak sah kebajikan satu peringkat pula. Nak sah semayang kena ada ilmu, nak sah puasa kena ada ilmu. Untuk sah semayang, untuk sah puasa, ni supaya semayang puasa kita yang sah tadi tu diterima oleh Allah. Jaga makan. Kalau tak jaga makan, semayang sah, hukum syarat dia belajar. Puasa sah, hukum syarat dia belajar. Haji sah, ni rukun wajib haji dia belajar. Tapi hak ni dia tak jaga. Hak ni Tuhan tak terima ni. Semayang dia sah, puasa dia sah. Tapi kalau semayang pun tak ada ilmu, puasa pun tak ada ilmu, ilmu akidah pun tak ada, ilmu fiqh bab semayang puasa pun tak ada, hak tu awal-awal lagi dah. Hak tu bukan setakat tidak diterima oleh Allah, bukan tidak sah, wajib diulangi kembali, wajib diqadakkan kembali. Hak ni sah ni Tuhan tak terima, pahala tak ada, tapi kefarduannya selesai. Terkadang bukan tidak diterima, bukan tidak sah daripada awal. Terutama sekali kalau tidak didahulukan dengan ilmu akidah. Sebab itulah kadang-kadang ialah ilmu agama tak cukup. Walaupun kemudian anak-anak kita ni sedar-sedar dia balik tu berubah. Dia jumpa geruk hak comel di tempat ngaji dia, balik berubah. Jadi minat ke agama. Tiba-tiba bahigi sejik. Tiba-tiba bahigi sejik. Lama kenidak. Lepas dia belajar jauh, dia belajar ilmu dunia. Tapi jumpa guru molek, jadi berahi wa amal ibadat. Kita dulu kita tidak memberi ilmu agama secukupnya. Dalam bab pegangan kita tak pernah ajar. Dalam bab semayang puasa kita suruh semayang je, hukum akam kita tak pernah ajar. Dalam bab ilmu tasawuf tak pernah sebut pun. Tak pernah sebut pun. Ikhlas apa dia tak pernah sebut, riak apa benda tak pernah sebut. Ini kasih akan dunia pun tak pernah sebut apa dia, zuhud apa pun tak pernah sebut. Tak ada langsung ilmu agama. Dia belajar ilmu dunia, dia pergi mengaji jauh, dia balik jadi berubah. Jadi pergi sejik ke apa. Ni rupa agama dah ni. Tapi adakah didahulukan dengan ilmu? Kadang-kadang tidak. Mereka hanya membaca sesama mereka. Ni lagi bahaya ni. Ni kadang-kadang dia punya pergerakan dia, dia punya kumpulan dia, jemaah dia, orang cerdik. Kerjaan pun comel, kerjaan pun molek, dah orang cerdik. Kerja pun comel, kerja pun teratur, orang cerdik. Tapi ilmu ada ke tak? Tak ada. Lepas tu mereka berbincang agama, mereka hanya membaca buku, buat usrah, baca satu ayat, baca satu hadis, dia pun kupas sama mereka. Setakat tu saja. Kemudian mereka banyak membaca buku-buku orang-orang yang intelektual ni lah, cendekiawan. Yang latar belakang mereka pun tak nyata. Tapi konon-konon cendekiawan Islam. Ni dia banyak menggunakan akal. Tapi memang nampak berubah. Amal ibadat. Kuat wa amal ibadat. Dengan pengorbanan. RM1 tak sayang. Tapi ilmu agama ada ke tak? Tak ada. Kadang-kadang pengorbanan RM1 bantu umat Islam di luar negara dengan 2 poket sendiri. Gerakan dia gerakan teratur tadi, orang cerdik, orang bijak pandai. Tapi ilmu tak ada. Ilmu akidah tak ada. Tak pernah cara. Saya pernah cerita golongan seumpama ni. Orang cerdik pandai, orang gaji besar, pendapatan tinggi, buat ni kuliah agama, dia cerita dia punya perjuangan dia. Pengorbanan RM1 ni tu. Umat Islam di Kemboja, umat Islam ni dibantu.
Cerita ni punyalah cerita perjuangan dia. Tak apalah. Sampai masa kita baca kitab cerita bab akidah, kosong. Tak ada akidah. Kosong, tak pernah belajar. Buat kerja ni puluh-puluh tahun ni. Tuan terima ke sah ke tak amal ibadat tu? Terima tak terima, cerita yang kedua. Sah ke tak amal ibadat kalau tak ada akidah? Ni punca daripada kita di rumah ni. Kita dah ambil ilmu agama sebenar. Dia pergi belajar tinggi-tinggi, dia jumpalah satu-satu kumpulan yang kita nampak alhamdulillah anak kita semayang rajin dah sekarang. Hak zahir dia gitulah. Tapi kita kena ceklah pula ilmunya macam mana. Sebab dan lama duduk peseng ni, rupa kebajikan seumpama ni, hak tidak berpandu pada ilmu agama ni, ini payah ni. Payah nak betul balik. Sebab apa? Sebab mereka beranggapan mereka lah. Sebab apa? Perjuangan mereka, perjuangan yang apa panggil apa? Sistematik, yang teratur, perjuangan orang bijak. Tu besar bab tanggungjawab ibu bapa beri ilmu agama sebelum anak kita balik. Nak jaga ni semua ni. Hak hanyut-hanyut. Ilmu agama tak ada. Tiba-tiba hak ni balik dalam rupa agama. Alhamdulillah kita. Sebab tadi lah nampak semayang rajin, sejid rajin. Tapi ilmu agama dia ke tak? Hak ni dia cakap dalam bab agama kita dengar, kita pun comel dia cakap. Comel pandai. Cerita-cerita bab nak agama ginilah. Tapi asal agama dia kedak, terutama sekali bab akidah. Hak tu terkadang kebajikan ibadah pun tidak sah kalau tidak didahulukan dengan ilmu akidah. Ilmu akidah pun tak ada. Ilmu bab solat pun tak ada. Dia tak pernah belajar benda gitu. Kalau dia buat usrah, buat perjumpaan pun, dia tak baca bab akidah, dia tak baca bab ibadat dah. Tapi rajin buat amal ibadat. Hak ni Nabi peringat dah ni. Sayujadu fi akhir zaman ubadun juhal. Akan timbul di akhir zaman golongan yang sangat kuat buat ibadah tapi sangat jahil. Ni. Rajin buat ibadat tapi jahil. Yang mana terkadang ibadah tu bukan tidak diterima oleh Allah, bukan tidak sah daripada awal-awal lagi, yang mana kena ulang kembali, kena qada kembali. Hak ni kita kata sah. Dia semayang akidah dia ada, dia semayang hukum fiqh dia ada, tapi tak jaga hak makanan, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada ada bagi melainkan penat juga. Mana dalilnya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min qa'imin laisa lahu min qiyami ila sah wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila sah wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wal zaman. Artinya beberapa banyak daripada yang sembahyang malam tiada ada baginya min qiyamihi, qiyam mendirikan malam. Diterjemah dengan sembahyang malam. Qiyamul lail. Qiyam mendirikan malam ni bukan hanya sembahyang lah, tapi diterjemahkan dengan hak paling besar lah. Hak ghaliknya qiyamul lail adalah sembahyang. Tapi bukan semesti sembahyang saja. Sembahyang ke, mengaji Quran ke, berzikir ke, ini qiyam. Tiada ada baginya daripada sembahyangnya. Ini terjemahan dia. Tiada ada bagi daripada sembahyangnya. Dalam hak Arabnya laisa lahu min qiyamihi, tiada ada bagi daripada qiyamnya, mendirikan malam dengan ibadah. Qiyam ni mendirikan malam dengan ibadah, termasuk sembahyang. Kam min qa'imin, beberapa banyak daripada orang yang mendirikan malam. Mendirikan malam ni diterjemah dengan sembahyang je sini. Juga khusus sini. Dia qa'imin, orang yang mendirikan malam ni, dia umum mendirikan malam dengan melakukan amal ibadah. Termasuk sembahyang. Tiada ada bagi daripada sembahyangnya melainkan berjaga. Berjaga je lah. Sedar, tak tidur tu je. Dan beberapa banyak daripada yang puasa
Tidak ada bagi daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Yang ni tak ada pahala puasa walaupun dah lepas kefarduan puasa. Hak ni dia umum ni. Hak depan barulah diceritakan berkaitan dengan hak makan makanan yang haram. Hak ni umum. Ini beberapa banyak, beberapa ramai yang mana mendirikan malam. Tidak ada apa-apa melainkan berjaga saja. Kita kata kok mengantuk je. Dan beberapa banyak yang berpuasa, tidak ada puasa melainkan lapar dan dahaga semata-mata. Umum ni tak sebut berpunca daripada makanan yang haram. Hak di hadapan diceritakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la yaqbalullahu salatam ri'in fi jawfihi haram. Ni artinya tiada menerima Allah Subhanahu wa taala akan sembahyang seseorang yang ada dalam perutnya yang haram, yakni makanan dan minuman yang haram. Ni baru nyata. Tadi tu umum. Orang yang mendirikan malam tidak diterima oleh Allah melainkan berjaga sahaja, itu umum. Maknanya ada juga banyak orang yang bangun malam tapi tak ada apa-apa pun, tak boleh pahala, tak ada balasan akhirat. Orang yang puasa tidak ada apa-apa pun, tak ada balasan akhirat. Tapi dia umum. Di antaranya makan makanan yang haram. Tapi yang kedua ni, ni nyata. Tuhan tak terima solat seseorang yang ada dalam perutnya yang haram. Tuhan tak terima. Sah ke tak? Sah ke tidak? Balik kepada akidah, balik pada hukum fiqh. Dia solat ada pegangan. Dia solat ikut hukum fiqh. Sah lah. Ni terima ke tak terima ni? Tapi sebelum kita nak cerita ibadah kita diterima ataupun tidak, cerita sah ataupun tidak dulu. Barulah cerita pula Tuhan terima ke tak terima. Nak jaga pula ni. Kalau ibadat pun tidak sah, Tuhan terima, tu awal-awal lah tak ada tu. Hak ni kita kira orang semayang dengan ilmu. Orang puasa dengan ilmu. Maknanya semayang sah, puasa sah. Tapi banyak yang Tuhan tak terima. Tuhan tak terima di antaranya kerana tidak memelihara perut daripada makan makanan yang haram. Begitu juga kita katalah kita banyak buat ibadah. Qiyam malam ni, hal ni kita kata dengan amal-amal ibadah yang sunat. Kadang-kadang kita rajin buat amal ibadah yang sunat, tetapi di masa yang sama kefarduan kita tidak tunaikan. Rajin juga buat amal ibadat yang sunat, tapi kefarduan malah. Kefarduannya malah. Mana kefarduan? Contohnya bertaubah kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib ijma' ulama. Tapi kita tengok rajin sembahyang sunat. Tapi masa dulu-dulunya semayangnya tak cukup. Kemudian ni baru semayang. Jadi apabila semayang tu tak cukup, tinggal sembahyang, maka wajib bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara rukun taubahnya kena tunaikan balik, kena qada balik. Tapi qadanya tak boleh. Buat ibadat sunatnya rajin. Ni rupa kebajikan belaka ni. Rajin buat ibadat sunat. Bangun malam, qiyamul lail, semayang sunat, ngaji Al-Quran, berzikir contohnya. Kata dah kalau rajin bangun malam, alhamdulillah. Lepas tu buat hak wajib lah. Apa wajibnya? Qada lah solat lama-lama. Malah buat kita main sunat. Tengok. Buat ibadat sunat seumpama ni pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau meninggalkan kefarduan. Tapi yang kita peliknya macam mana? Sembahyang benda sama. Sembahyang benda sama je, syarat sama, rukun sama, takbir. Yang bezanya mungkin niat yang beza dia. Kenapa kita rajin buat amal sunat
Tapi suruh buat amal wajib ampuh. Macam-macam alasan. Ni. Ini adakah kebajikan hak taufik daripada Allah? Ini terkadang tipu daya daripada syaitan. Hak wajib kita tak ampuh, hak sunat kita rajin. Sebut kata qada macam-macam. Macam-macam alasan. Tuan terima seumpama tu. Kalau kita balik pada hukum fiqh, hak dan kitab Fathul Mu'in terdahulunya, bukan setakat tuan tak terima, bukan hukumnya haram. Ada kitab Fathul Mu'in kita dia jangan lupa. Hak kelas lepas isyak. Wajib qada bersegera. Menunaikan segera untuk ibadat sunat, hukumnya haram. Bunyi haram, lagilah dia marah. Allah kata haram kita semai sunat. Kita semai sunat pun haram ni. Ambil mana dia kata? Tak nak terima. Semayang pun haram. Semayang tak haram. Yang haramnya kerana meninggalkan kefarduan. Apa kefarduannya? Qada segera. Nantilah saya qada segera. Nanti apa? Segera pun tak segera. Kalau kata nanti kemudian, tu dah panggil segera. Jadi hak segera tu wajib. Kita meninggalkan kewajipan hak bersegera kerana nak menunaikan hak sunat, memanglah haram. Haram bukan semai sunat tu, haram kerana meninggalkan hak kewajipan kita, hak segera tu. Tapi payah nak nampak. Saya besok misal gini. Kita nak semai sunat. Kita nak semai sunat. Ibadat ni, kebajikan. Tiba-tiba mak kita panggil kita. Kemudian mak kita nak suruh kita mari sekarang. Mak saya nak sembahyang ba'diyah dulu ni. Sembahyang fardu siap dah. Nantilah saya sembahyang ba'diyah selesai, saya pergi kat mak. Mari sekarang. Sembahyang tu sunat. Mak panggil kita mari sekarang. Apa hukum kita segera kepada ibu kita? Apa hukum segera pada ibu kita? Wajib ke sunat? Wajib. Tiba-tiba Allah mak sabar oh nak semayang kita pun semayang. Apa hukum? Kita wajib segera kepada ibu kita. Kita tinggal kewajipan kerana kita nak semayang sunat. Apa hukum kita buat seumpama tu? Berdosa ke tak? Berdosa pun semayang. Bukan semayang tu. Berdosa ke tak kita tak segera pada ibu? Berdosa haram seumpama tu. Derhaka tu. Tapi saya main sunat. Semai sunat ni orang ni wajib sama lah. Segera qada wajib. Dia tinggal hak wajib, dia nak semai sunat. Apa hukum? Haram lah. Sama macam tadi. Kalau kata semayang haram, pelik. Walah kalau nak kira bukan semayang sunat, semayang fardu pun. Semayang fardu. Semayang fardu wajib. Semayang fardu memang wajib. Takkan semayang fardu sunat pula. Pelik tau. Semayang fardu. Semayang zuhur, hak wajib. Kita nak semayang zuhur, memang wajib. Kita baru je nak takbir, mak panggil. Mak panggil segera. Mak kita baru nak main zuhur ni. Mari dulu. Mak kita nak main zuhur ni bukan main sunat ni, semayang fardu ni. Mak kata mari dulu. Semayang wajib. Bersegera kepada ibu wajib. Tapi semayang hak wajib ni bersegera sunat ke wajib? Semayang tu bersegera sunat ke wajib? Waktu panjang ni. Nah, awal lagi ni. Zuhur pun 1.5 baru ni. Baru lagi masuk waktunya. Semayang zuhur wajib. Bersegera sunat. Bersegera kepada ibu wajib. Kita nak mayang fardu ni mau kita pun mayang juga fardu. Kita menunaikan segera hak sunat semayang, meninggalkan segera hak wajib kepada ibu. Apa hukum buat gitu? Haram, berdosa. Semayang fardu berdosa. Bukan mayang fardu tu berdosa. Meninggalkan kewajipan bersegera kepada ibu tu. Tu hak wajib dah tu. Semayang fardu tu. Gitulah. Ni kadang-kadang rajin buat rupa kebajikan tapi bukan kebajikan yang sebenar. Ni hak kadang-kadang ni bersegera solat sunat, bersegera solat awal waktu.
Tapi kita ada janjian dengan majikan. Kita ada janjian dengan majikan. Kita nak kerja dengan majikan kita, kita sign dah ni, ikut peraturan. Peraturan ni kadang-kadang masuk zuhur tu tak boleh keluar lagi, kena gilir. Ni keluar pukul 1, ni keluar pukul 2. Apa hukum kita menunaikan janjian kita dengan majikan? Wajib. Hari tu kita kena keluar pukul 2, maka kita ikut peraturan tu wajib. Kita duli apa ke peraturan manusia? Kita takut ke Tuhan, dia kata. Orang bang zuhur dah, tinggal dia pergi semai zuhur. Ini orang jahil lah orang panggil. Dia ingat semai zuhur tu je wajib. Tunaikan janjian dengan majikan apa hukum? Wajib. Kalau kamu takut ke Tuhan, tunaikan hukum ni, janjian dengan manusia ni. Tapi saya solat pukul 2 boleh solat lagi, tapi jadi lewat, tak boleh solat waktu. Solat waktu wajib ke sunat? Sunat. Dan sekarang tunaikan kewajikan wajib ke sunat? Wajib. Ini semua orang jahil belaka ni. Tapi rupanya rupa agama. Ni merosakkan imej agama. Orang kadang-kadang jadi serung, payah main dengan Tok Lebah ni. Tok Lebah jahil, bukan Tok Lebah sebenar. Tok Lebah sebenar, Tok Lebah yang berilmu. Ini semua rupa ibadat belaka, rupa kebajikan belaka ni. Tapi sebenar ke tak sebenar, balik kepada ilmu. Sebab apa? Terkadang tipu daya syaitan atas rupa kebajikan. Boleh buat kebajikan, tapi bukan kebajikan yang sebenar, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan terkadang bukan kebajikan tu tidak diterima oleh Allah, kebajikan tu pun tidak sahnya. Solat pun tidak sah, puasa pun tidak sah. Bukan setakat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kata infak yang sunat, zakat pun tidak sah, haji pun tidak sah. Terutama sekali kalau tak ada ilmu akidah, ilmu pegangan. Ini semua kebajikan yang buka ditipu oleh syaitan. Buka kitab Minhajul Abidin, dia panjang cerita bab tipu daya syaitan. Panjang cerita bab tipu daya syaitan. Di antaranya tipu daya syaitan atas rupa kebajikan. Ni takut Tapi kalau ada ilmu, kita boleh kenal. Kita ada hukum kan, hukum dia gini, kena ikut ni hukum dia. Kalau buat gini tak ada hukum, itu tipu daya syaitan. Tapi berasa suka ni kadang-kadang bukan sebenar. Kita nak suka berpandukan kepada hukum agama. Jadi kita nak ibadat ni kena serba-serbi. Ni bab jaga makan, serba-serbi. Dengan ilmu belaka, serba-serbi. Batulah kok mana? Pertama-tama ilmu. Orang yang nak selamat daripada kebinasaan, kata Imam Ghazali kitab Minhaj, orang yang nak selamat daripada kebinasaan agama, orang yang nak selamat daripada orang yang nak menunaikan ibadah yang sebenar-benar, pertama-tama adalah ilmu pegangan fardu ainnya, ilmu fiqh, ilmu tasawuf ni kena ngaji molek hok ni. Kena kira molek. Bak jaga anggota zahir kena kira, bak jaga anggota batin hati kena kira. Ni banyak perkara ni. Bukan mari buat ibadat buat rajin sendiri, buat rajin. Hak tu tipu daya saja je tu. Tipu daya syaitan belaka tu atas rupa kebajikan. Hak seumpama ni penat jua, Tuhan tidak terima, walaupun mendirikan malam, walaupun rajin berpuasa sekalipun Tuhan tidak terima. Di sini berkaitan dengan makan makanan yang haram, walaupun boleh mengerjakan kebajikan tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kerana yang ketiga, kenapakah kita hendaklah bersungguh-sungguh memelihara perut kita daripada makan makanan yang haram? Kerana supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tiga kerana kenapa kita diperintahkan bersungguh-sungguh pelihara perut daripada yang haram. Yang pertama, kerana takut daripada balasan neraka. Yang kedua, supaya kita dapat taufik kepada ibadah. Yang ketiga, supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tiga kerana kenapa kita dituntut bersungguh-sungguh memelihara daripada makan makanan yang haram. Adapun bersangatan kenyang
maka hanya senya dituntut daripada menjauh akan dia kerana beberapa perkara. Hak ni hak halal tapi bersangatan kenyang. Kenapa kita dituntut pada syarak? Supaya menjauhi daripada bersangatan kenyang, didatangkan beberapa perkara, yakni 10 perkara. Kenapa kita kena pelihara perut kita daripada bersangatan kenyang, daripada makanan yang yakin halal. Hak yakin halal dah ni. Kemudian kulu washrabu wala tusrifu. Jangan kamu melampaui, jangan kamu melebihi. Memanglah hak yakin halal, tapi jangan makan sampai ke bersangatan kenyang. Kenapa kita dituntut menjauhi daripada bersangatan kenyang? Kerana beberapa perkara, yakni 10 perkara. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.